Bagi menggalakkan penghasilan dan pembelian produk buatan tempatan, beberapa inisiatif akan dilaksanakan seperti berikut. Pertama, 25 juta ringgit bagi program pembangunan franchise mikro dan franchise mampu milik serta program beli barangan buatan Malaysia. Kedua, 150 juta ringgit bagi program latihan dan bantuan penjualan serta peralatan digital kepada 100,000 usahawan tempatan untuk beralih kepada khidmat digital di bawah kempen e-dagang PKS dan PKS Mikro. Ketiga, 150 juta ringgit bagi inisiatif Shop Malaysia Online melalui usaha sama dengan platform e-commerce utama untuk menggalakkan perbelanjaan secara talian yang akan turut memanfaatkan 500,000 usahawan tempatan termasuk pengusaha produk halal dan kraft tangan. Dan keempat, 35 juta ringgit bagi mempromosi barangan dan perkhidmatan keluaran Malaysia di bawah misi perdagangan dan pelaburan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam. Terima kasih kerana mengikuti kami di TV1. Kita teruskan lagi pengisian program bermanfaat pada malam ini dengan bicara naratif. Terima kasih kerana memilih kami dan anda juga boleh mengikuti siaran ini melalui aplikasi MyClick ataupun boleh terus pergi ke FB Live Berita RTM untuk sama-sama anda ikuti perbincangan yang dijalankan di studio dan juga boleh hantarkan barangkali soalan, komen ataupun pandangan yang boleh diberikan ataupun dikongsikan dengan tetamu kami di studio. Tetamu kami di studio pada malam ini merupakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, sepanjang mana abbreviation ataupun akronimnya begitu banyak jugalah tugasnya. Selamat datang Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nanta Linggi, Menteri kepada KPDN HEP. Betul Datuk Seri? Sebanyak mana alfabet tu begitu jugalah banyak portfolionya. Betul. Sihat Datuk Seri? Ya, sihat. Baik, Datuk Seri, apa yang kita ingin bawakan kepada para penonton pada malam ini khususnya bagi mereka PKS dan juga pemain industri yang sama-sama membangunkan ekonomi negara yang terkesan dalam situasi pandemik kali ini dan juga pandangan dari pihak kementerian tentang bagaimana bajet 2021 ini boleh memberikan sesuatu kelegaan dan juga untuk mengukuhkan kembali ekonomi negara. Kalau boleh kita dapatkan pandangan YB Datuk Seri sendiri sejak mula dibentangkan pada 6 November lalu, rentetannya selepas itu apakah penilaian awal pihak kementerian sendiri? Ya, kalau kita lihat keseluruhannya, bajet ini seharusnya boleh dikatakan belanjawan luar biasa untuk menangani masalah situasi luar biasa. Ya. Jadi, ianya sebelumnya dibentang, banyak usaha-usaha telah dijalankan oleh kerajaan dan Kementerian Kewangan di mana libat urus bersama hampir ke semua lapisan masyarakat dan industri dan sebagainya, ya, supaya pandangan-pandangan dan input-input dari mereka ini diambil kira untuk mengubah belanjawan 2021 ini. Jadi bagi saya keseluruhannya ia adalah amat menyeluruh dan inklusif, ya. Dan ya, memang tepat pada masanya dan oleh kerana kita berdepan dengan masalah pandemik COVID-19 ini. Sebab itu saya kata ini belanjawan luar biasa. Tapi tepat untuk menangani masalah itu. Jadi ia terbesar sejarah kita. 322.5 bilion ringgit. Yeah. Jadi untuk tahun 2021 ini, di mana 235.5 bilion untuk belanja mengurus dan 69 bilion untuk pembangunan dan 17 bilion untuk COVID ataupun kumpulan COVID-19 dan juga simpanan luar jangka 2 bilion. Jadi 322.5 bilion tu besar, jadi luar biasa. Jadi mengapa perlu? Ya, untuk kita bukan sekadar untuk jalankan dalam belanja mengurus itu, mengurus masalah wabak COVID-19, akan tetapi yang penting juga untuk menyuntik dana kepada ekonomi negara kita yang seharusnya dipulih semula kerana terkesan buruk selama ini sejak COVID
ini melanda negara kita dan malah seluruh dunia. Ya. Jadi pelbagai program juga ada program yang luar biasa. Ya. Seharusnya kita laksanakan dan terangkum semuanya dalam bajet ini. Kita boleh nampak. Sebab itu bagi saya menunjuk kepada semua rakyat harus faham dengan tujuan atau matlamat ataupun sasaran bajet ini, dan bajet ini seharusnya disokong oleh semua kita Malaysia ni. Ya? Sebelum pembentangan 6 November bajet 2021 YB Datuk Seri, kita juga tahu begitu banyak usaha sebelum ini tentang pakej prihatin, pakej penjana dan sebagainya. Apa antara keluhan yang barangkali diberikan oleh PKS sendiri kepada pihak kementerian menuju ke arah pembentangan bajet tersebut, sebab kita tahu platform itu dibuka oleh MOF untuk hantarkan cadangan ataupun soalan ataupun barangkali idea daripada rakyat jelata sendiri. Kami di peringkat kementerian KPD dan HCP ini sebelum bajet ini dibentang, sebelum bajet ini diputuskan, kami di peringkat kami banyak buat rundingan dalam dan juga libat urus dengan industri player di dalam kewasiliaan kami, ya. Dan kita mendapat maklum balas daripada industri player dan juga pengguna, sebab kementerian kita ini hal pengguna dan juga domestic trade ataupun dagangan dalam negeri. Yang fundamental kepada pembangunan ekonomi. Sebab itu apabila kami telah membuat banyak libat urus, kita dapat pandangan, maklum balas. Jadi dengan itu kami buat perangkaan apa kami nak. Dan itu kita majukan kepada Kementerian Kewangan, dan terima kasihlah Kementerian Kewangan menerima semua cadangan yang telah kami kemukakan untuk dimasukkan dalam bajet ini. Membawa saya kepada soalan seterusnya, YB Datuk Seri. Pandangan Datuk Seri terhadap allocation yang telah pun diberikan kepada KPD dan HCP sendiri. Yalah, secara zahirnya memang ideally, nothing is going to be enough. Banyak idea yang kita ingin buat kepada rakyat Malaysia, tapi limitation itu masih ada kekangan sebanyak mana yang kita boleh buat. Jadi penilaian ataupun idea asal ini untuk bergerak ke hadapan dari apa yang diperuntukkan bagaimana? Ya, peruntukan bagi kami untuk tahun 2021 ini 1.15 bilion ringgit. Ini peningkatan daripada untuk tahun 2020 yang dibentang pada hujung tahun 2019. Seharusnya meningkat. Mengapa? Sebab apabila tahun 2020 bajet tahun ini dibentang, pada hujung tahun 2019 memang tak ada masalah COVID masa itu. Jadi apabila kali ini dibentang 6 November untuk tahun 2020, sudah semestinya kita ambil kira bagaimana nak meneruskan usaha kita menangani masalah COVID ini dan juga bagaimana nak mempertingkatkan usaha kita untuk kita merancangkan sektor peruncitan dan juga akhirnya tadi yang kita harapkan kita pulihkan ekonomi kita dengan sebaik-baiknya. Dan dengan 1.15 bilion tu kita ada 1.084 bilion untuk mengurus, dan hanya 69 atau 66 bilion saja untuk pembangunan. Tapi jangan lihat seolah-olah pembangunan itu kecil. Sebab kementerian kami tak memerlukan pembangunan. Pembangunan itu ada yang dalam tahap yang baru saja selesai, ada yang dalam pelaksanaan. Yang penting bagi kementerian ini untuk membantu masyarakat dan golongan peniaga adalah di mana diletak dalam program. Sebab beratus juta ini dalam program ini yang penting. Jadi kalau boleh saya kongsi sedikit dengan itu. Kita ada beberapa. Ada 7 ke semuanya? Ada 7 program. 7 program itu 4 dikatakan boleh dikategorikan sebagai sara hidup. Ya, dan 3 itu untuk membangunkan sektor perniagaan, franchise dan sebagainya. Ya, dan juga ada kempen beli barangan Malaysia. Dan jadi kalau kita kata 7 tadi, kita bawakan visual di skrin. Datuk Seri akan berikan satu persatu inisiatif tersebut. Jadi anda boleh lihat rajahnya di skrin anda. Terima kasih. Jelas. Jadi penstabilan harga minyak masak. Ini untuk kita buat goreng dan masak, minyak masak. 400 juta
tahun 2020 ini, tahun depan tak ada beza. Masih dikekalkan 400 juta. Sebab kita dah perhati, kita buat kajian, ini mencukupi. Ya. Kalau tidak mencukupi nanti, kalau tidak cukup, kita boleh mohon nanti. Ya. Tapi kita yakin ini mencukupi. Dan kedua, program pengedaran barang perlu LPG, iaitu liquefied petroleum gas untuk memasak. Ini bukan untuk memasak, ini untuk kita menghidupkan api untuk masak. Ya, gas. Tong gas kat rumah tu. Tong gas kat rumah. Dan juga program dikatakan community drumming. Ya, ini menghantar di mana kerajaan melalui KPDN-HP, program ini membantu mereka yang duduk jauh terpencil. Yang kalau tidak dibantu akan dibeban dengan kos penghantaran, transport cost. Jadi itu kalau di pulau-pulau, di Sabah, di Sarawak dan juga sekarang kita masukkan yang kawasan baru di Terengganu, di Pulau Redang. Jangan ingat Pulau Redang ni tempat turis dan sebagainya, tapi mesti ingat kepada penduduk kat sana. Ada kata 2,000 orang penduduk, orang biasa duduk sana. Jadi mereka perlu bantuan dalam erti kata program ini, supaya kita membantu mereka meringankan kos atau bebanan kos sehari. Ada komuniti tempatan di pulau-pulau ini yang ada, pelancong. Pelancong tu pelancong dia belanja lah, tak apa. Datuk Seri, peningkatan 150 juta ke 200 juta ini, kenapa LPG naik tetapi minyak masak dinilai sebagai cukup? Untuk 2020 hanya 150 juta. Jadi untuk 2021 nanti ditambah 50 juta. Ditambah 50 juta, kita tambah kawasan baru, 34 kawasan baru. Jadi harga LPG masih kekal. Cuma kita tambahkan kawasan baru sebab kita faham dan kita melihat mereka selama ini tidak menikmati program ini. Seharusnya kita bantu kali ini untuk tahun depan. Jadi program penyeragaman harga Sabah, Sarawak dan Labuan ini berlainan. Ini 40 juta tahun depan, meningkat 100% dari 20 juta tahun ini. Ini oleh kerana kerajaan prihatin kepada saya dari Sarawak, kami di Sarawak, di Labuan, di Sabah, yang selama ini menangani masalah kos kat sana lebih tinggi. Dan program penyeragaman harga barang ini adalah port to port, pelabuhan ke pelabuhan, di mana pengangkutan ataupun pengusaha-pengusaha kilang-kilang dan pengguna, termasuk juga di Sarawak Sabah, apabila ada bantuan seperti ini, memang sebanyak sedikit membantu dalam memberi kesan untuk harga tidak melampau terlalu tinggi. Mengurangkan beban rakyat. Kita juga subsidi tepung gandum. Kita berehat seketika, Yang Berhormat Datuk Seri, dan kita akan kembali selepas ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana impak program-program antara 7 teras yang telah diberikan tadi, bagaimana ia dilihat dapat memberikan manfaat jangka pendek dan juga jangka panjang kepada rakyat dan juga golongan peniaga. Baik, terus lagi dengan bicara naratif pada malam ini, tamu kami di studio Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang mengepalai KPDN-HP. Datuk Seri, sebelum kita berehat sebentar tadi, kita ada sebut tentang 7 inisiatif yang diberikan oleh KPDN-HP, disebut tentang penyeragaman harga Sabah, Sarawak, Labuan dan juga LPG dan juga harga minyak masak. Kalau kita boleh ambil sedikit secara ringkas sebab dalam situasi sekarang, dalam situasi ramai yang mencari jalan penyelesaian untuk melangsungkan ataupun meneruskan kelangsungan hidup ni, rakyat akan tanya, what's in it for me? Bagaimana ini boleh memberikan manfaat kepada mereka? Program penyeragaman harga barang ini, misalnya, kalau tiada peruntukan untuk ini, sudah pasti banyak keperluan ataupun barangan yang dibeli di Sarawak dan di Sabah dan juga di Labuan kan lebih mahal daripada yang sedia ada. Dan ada keperluan kita harian seperti gula, tepung gandum dan juga minyak masak tadi. Kalau tanpa penyeragaman program penyeragaman harga barang ini sudah semestinya jauh tinggi. Dan minyak masak ini bukan sekadar penyeragaman harga, dia termasuk juga dalam program community drumming itu tadi yang dihantar untuk
mereka duduk di luar bandar. Ya. Jadi banyaklah artinya dalam erti kata membantu meringankan beban secara kos hidup mereka duduk di Sabah dan Sarawak dan jauh di pedalaman. Dan juga tidak ketinggalan mereka yang duduk di pedalaman di Semenanjung ini pun kita masukkan dalam program drumming ini. Itu saya sebut pulau-pulau dan Pulau Redang tadi. Ya. Satu lagi yang pasti ramai melalui situasi ini ketika awal PKP diumumkan terlebih dahulu, tepung susah nak cari. Baik, Datuk Seri. Usaha dan pastinya mata akan tertumpu kepada KP dan HCP lah untuk memastikan bekalan dan sebagainya. Jadi bagaimana itu? Kita menumpu kepada kawalan nombor satu, keberadaan di tempat beli belah. Pun sentiasa ada sebab dia keperluan orang ramai harian pun. Harga tepung yang ditetapkan. Tapi pengimport tepung tu dia jatuh ataupun ditanggungjawab kementerian lain lah, importan tu. Jadi kita harus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian dan Industri atas tani ataupun MAFI, Ministry of Agriculture and Food Industry. Jadi di situlah kepastian bekalan tepung berada di pasaran. Jadi kita lihat 40 juta diberi untuk memberi subsidi kepada tepung ini kekal sebab untuk tahun 2021 pun kekal sama dengan tahun ini sebab kita sudah tahu dah kawal. Jadi tak ada masalah tepung sekarang. Kalau boleh kita nak kongsikan semula slide tadi yang kita ada visual 7 insentif ataupun inisiatif yang diberikan oleh KP dan HCP ini. Bila mana tahun ini juga banyak diberikan fokus kepada franchise untuk menggalakkan usahawan mikro, usahawan PKS terlibat dalam bidang franchise. Sebelum ni tidak ada. Dan kemudian 5 juta ringgit kepada apa yang membawa kepada pengenalan 5 juta ringgit? 5 juta ringgit ini ialah khusus kepada program franchise mikro mampu milik. Dan ada lagi pembangunan franchise diberi 3.8 juta. Jadi kalau jumlah besarnya untuk franchise ni 8.8 juta lah. Jadi franchise ni dilihat sebagai satu sektor yang berpotensi untuk memberi peluang lebih-lebih lagi kepada mereka yang nak mencuburi diri dalam arena perniagaan dan mungkin tak ada idea nak bagaimana nak memulakan. Tengok kepada apa yang ada untuk yang diminati di dalam senarai franchise yang ada di negara kita sekarang. Jadi untuk membantu mereka yang mungkin nak baru-baru masuk atau bercuba diri untuk mengambil milik dalam franchise tu, mungkin mereka ni kurang pokok modal. Sebab itu kita ada program franchise mikro mampu milik. Mampu milik kita bantuan nanti. Bukan franchise besar-besar pun, franchise yang kecil dahulu. Yang besar tu memang untuk mungkin orang yang lebih mampu mendapatnya lah sebab menggunakan dana yang lebih besar. Tetapi yang kita fokus nanti adalah kepada mikro yang mampu milik. Sebab cuba kita ambil maklum dalam satu tahun 75 juta graduan keluar daripada IPTA, IPTS negara kita. Bukan semuanya mendapat peluang pekerjaan. Baik dalam swasta ataupun di kerajaan. Jadi seharusnya mereka lihat kepada potensi ataupun peluang dan ruang dalam industri franchise ini. Mereka lah yang kita nak galakkan dalam industri ini. Jadi kita diberi 5 juta untuk kita membantu golongan yang minat dalam franchise ini nanti. Dan selain daripada franchise, kita ada kempen beli barangan Malaysia dan juga program jualan Malaysia. Kempen beli barangan Malaysia ini tahun 2020 ini diberi 20 juta untuk dalam melaksanakan program penjana, penjana PKP penjana untuk memulihkan ekonomi kita. Untuk tahun depan dikekalkan 20 juta ini sebab dilihat sekarang apabila kempen ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada bulan Julai tahun ini dan Julai, Ogos, September
sehingga Oktober ini sebelum wabak COVID-19 ini meletup semula. Ya. Nampak trend meningkat dalam aktiviti peruncitan dan memberi angka-angka yang amat menggalakkan, memerasakan kerana kita nak menarik minat semula untuk pergi keluar untuk membeli belah dan merancangkan sektor retail ataupun peruncitan. Jadi oleh kerana kita melihat itu mungkin boleh berjaya untuk merancangkan ekonomi kita, maka untuk tahun depan permohonan kami untuk meneruskan program ini diluluskan oleh kerajaan dan kita ada peruntukan yang sama. Jadi kita ada perancangan, kita akan bermula awal tahun depan. Dan selepas saja kita selesai dengan kelulusan bajet ini yang kita harapkan, kita terus akan jalankan program-program yang kita telah sediakan dalam kempen beli barangan Malaysia. Sebab tujuannya, objektifnya penting. Ya, apabila kita berjaya dalam kempen beli barangan Malaysia, sudah tentulah kita dapat membantu pemulihan ekonomi kita. Sebab yang mengeluarkan barangan Malaysia adalah pengusaha-pengusaha domestik. Ya, kalau kita bantu mereka, mereka sudah semestinya menyelamatkan perniagaan mereka dan mereka apabila boleh meneruskan perniagaan mereka, sudah tentulah pekerja-pekerja yang kerja dengan mereka itu pekerjaan mereka selamat juga. Tak kehilangan kerja. Jadi ini semua penting dalam rantaian ekonomi kita. Kita juga ingin dengarkan ataupun kongsikan juga pandangan anda. Boleh terus ikuti siaran kami melalui aplikasi MyClick ataupun saluran berita RTM/MyPreview 123 123 untuk anda sama-sama menjadi sebahagian daripada apa yang kita bincangkan di studio. Soal banyak juga yang bertanyakan kita sebagai pengeluar kelapa sawit dan bagaimana ini memberikan impak kepada penyeragaman harga minyak masak. Jadi barangkali ada kekeliruan yang sering diajukan kepada pihak kementerian. Apa yang boleh diperjelaskan dengan program penstabilan harga minyak masak ini dan apakah dari segi logistik jangka panjangnya bagaimana, Datuk Seri? Ya. Program subsidi minyak masak ataupun yang dikatakan COSS, Cooking Oil Subsidy Scheme. Ini seharusnya satu kaedah bagaimana kerajaan dari dulu-dulu membantu pengguna, lebih-lebih lagi yang dikatakan B20 sekarang B40 dan juga M40 yang memerlukan minyak masak secara harian dan di harga yang lebih mampu mereka beli. Betul. Sebab apa? Kalau tak ada subsidi ini, apabila harga minyak yang di-refine oleh ini mahal, sudah tentulah harga minyak masak mahal. Jadi sekarang pun sudah baik pulih. Pulih semula, bukan pulih semula harga minyak masak ini, yang refine minyak sawit ni. Kalau tahun lepas rendah, kalau rendah okeylah. Tapi tak lama sekali industri dah baik, dah harga pasaran sawit ni dah meningkat bagus, baik. Jadi maka harga refine minyak ni, refine oil ni mahal. Jadi tanpa subsidi ni sudah semestinya minyak masak kita akan jadi mahal. Jadi di situlah program ini dapat membantu supaya dalam yang pack 1 kilo itulah yang diberi bantuan kewangan ataupun dikatakan subsidi setiap satu pack 1 kilogram yang dibeli yang mereka yang berpendapatan rendah ni. Jadi apakah lagi boleh diperhalusi dari segi inisiatif ini ataupun apakah ada perlu dikurangkan kebergantungan kepada komoditi? Kita tanyakan kepada YB Datuk Seri. Baik, sebelum kita teruskan dengan perbincangan bersama tamu di studio, sekali lagi kami ingin mengewawarkan kepada anda semua, anda boleh ikuti siaran ini melalui aplikasi MyClick dan juga FB Live Berita RTM dan juga di saluran berita RTM/MyPreview 123 ataupun MyPreview 123. Jadi kita juga ingin dengarkan pandangan anda bagaimana peranan dan juga KPDN HEP dalam memberikan pengukuhan ekonomi kepada bukan saja para peniaga, jadi juga kepada keutuhan ekonomi negara secara keseluruhannya. Datuk Seri, tadi kita sebut tentang penyeragaman harga minyak masak. Satu lagi
aspek yang sangat penting dalam pembekalan barang runcit kepada rakyat Malaysia adalah tepung gandum. Jadi ini juga merupakan satu yang perlu diberi perhatian dan juga sering dipantau oleh KP dan HEP. Sejauh mana Kementerian melihat cabaran dalam memastikan kejayaan ini dapat ataupun usaha ini boleh membantu rakyat secara berterusan? Ya, cabaran dengan masalah ketidaktentuan tepung gandum ini bukanlah mengakibatkan harga dia boleh naik turun. Itu mendadak. Ini dah satu masalah yang sudah sekian lama bersama kita dan kita dah cukup pengalaman untuk menangani masalah itu. And we are not the producers. We are not producers. Sebenarnya ketidakstabilan harga bahan mentah dunia boleh memberi kesan pada harga tepung gandum. Ya, sebab tepung gandum ini kita sebagai negara Malaysia tak mengeluarkan gandum. Jadi tepungnya tak lagi. Jadi semua kita import dari negara asing, negara luar. Jadi oleh kerana di tempat asalnya keluarannya banyaklah yang boleh mengakibatkan keluaran gandum dari setahun ke setahun itu tidak menentu, cuaca dan sebagainya dan juga elemen yang lain. Jadi kalau tiada peruntukan subsidi daripada kerajaan kita, harga pasaran tempatan akan tentu berdasarkan harga mentah dunia. Ya, supply and demand. Jadi kalau kita letakkan kepada the natural forces of supply and demand, sudah tentulah dia terlalu tidak stabil dan tidak baiklah untuk pengguna kita. Jadi sebab itu kerajaan membuat satu program yang subsidi bersasar. Bersasar ini kerajaan membantu mereka yang perlu dibantu. Sebab itu bagaimana nak menentukan, jadi yang paling mudah adalah dalam erti kata packagingnya, bungkusannya. Jadi bantuan beri kepada pengilang, beri kepada pemborong supaya kos mereka ni boleh diletak tak terlalu tinggi lah. Mereka tak terbeban dengan kos tinggi. Jadi kita berharap itu akan terjemah kepada harga pasar gandum. Kita kawalkan harga tepung gandum tu di pasaran. Jadi pembungkusannya penting sebab ada gandum yang tak perlu kita buat subsidi kepada mereka yang mampu membeli. Seperti minyak masak tadilah. Hanya yang pack dalam 1 kilo bungkus tu yang ada subsidi, yang ada bantuan dari kerajaan. Kalau sesiapa yang membeli yang lebih daripada itu membeli yang tiada subsidi. Jadi orang gaji tinggi, yang kaya, yang mampu, tak perlulah beli 1 kilogram pack itu untuk mereka yang kurang mampu lah. Jadi sebab kerajaan tidak juga dapat nak memberi subsidi kepada itu. Tapi kalau dia nak beli je, tak ada kesalahan. Asalkan mengikut had yang telah pun diberikan. Datuk Sri, memandangkan angka itu tidak bergerak, 40 juta, walaupun dalam situasi pandemik sekarang. Apakah ini memberikan gambaran bahawa ia tidak ada ataupun tidak begitu terkesan dalam situasi pandemik? Tapi ini bukan satu bahan yang sering digunakan oleh tepung. Sekarang agak stabil. Kita buat kajian, kita buat tengok dan unjuran kita 40 juta ini mencukupi. Tapi kita diberitahulah kalaulah sebab tepung ini macam minyak masak dan barang keperluan yang lain. Kalaulah betul-betul kita memerlukan tambahan, kita boleh memohon. Masih ada ruang untuk penambahan. Satu lagi yang tidak senara di sini tapi juga pasti diajukan kepada pihak KB dan HEP, iaitu bawang. Ini bukan satu situasi bila mana kita juga bergantung kepada bekalan dari luar negara. Dan India sekarang melalui situasi banjir yang memberikan impak yang negatif kepada supply mereka. Jadi apa usaha backup? Bahang sebenarnya yang isu yang terkini sekali lah. Saya buat kenyataan media kemarin. Dan sebenarnya dalam 2-3 hari ini ataupun 4-5 hari ini harga bawang telah naik mendadak. Tapi bukan semua bawang. Bawang ini banyak jenis.
Tapi yang lebih digemari orang Malaysia ni bawang India. Ya. Bawang India tu yang naik mendadak. Jadi apa sebabnya? Sebab kita tidak mengeluarkan bawang ini, tak ada tempatan, tak ada menanam. Jadi kita seharusnya mengimport dari beberapa buah negara asing, lebih-lebih lagi dari India. Kebanyakan kita import dari India lah. Jadi jumlah kita import dari India dalam satu tahun adalah 150,000 tan. Wow. Artinya 150 bilion juta kg. Jadi besarlah volume ataupun keperluan kita yang kita bawa masuk dari India, import dari India. Jadi masalah sekarang India dalam tahun ini, kebelakangan ini, dilanda banjir di kawasan yang menanam ataupun mengeluarkan bawang yang kita import itu. Jadi sudah banyak penurunan pengeluaran bawang di India. Jadi India sendiri pun menggunakan bawang itu. Jadi tidak ekspor kepada kita. Sebab itulah is a question, kata orang, forces of supply and demand. Jadi permintaan kita masih tinggi, tak berubah. Jadi bekalan yang dapat diekspor kepada kita atau yang kita dapat import tu kurang. Jadi harga naik. So what's our backup plan? Dari negara mana lagi yang kita boleh, yang perlu dicari? Untuk jenis tu tak ada banyak backup plan. Kita tak boleh nak gunakan jenis lain. Katakan kawal harga dia setakat mana. Sebab sekarang sudah terlalu tinggi. Ya. Jadi kita tak nak letak ke satu harga yang tinggi, nanti dia mungkin turun. Orang kata kita letak harga terlalu tinggi. Kalau kita letak terlalu rendah, pengimport tak dapat mengimport, tak ada bawang langsung. Jadi suka kita nak kawal harga begitu. Tapi banyak lagi jenis-jenis harga. Bawang Holland, bawang Australia, bawang Cina. Yang lebih mahal atau lebih murah? Dia lebih murah sekarang. Yang termahal dia bawang India lah. Dalam situasi ini juga untuk memastikan supaya apa saja persoalan yang diajukan kepada KP dan HEP ini, sebab ini merupakan isu yang seharian yang menjadi rutin rakyat Malaysia. Jadi tidak perlu ditanyakan juga. Masih lagi ada yang barangkali kurang pengetahuan tentang program penyeragaman harga. Jadi apa lagi dari segi memperhalusi program ini, selain daripada aplikasi, sebenarnya kita boleh juga saksikan dalam aplikasi yang dikeluarkan oleh KP dan HEP. Apa lagi yang boleh dikongsikan dengan rakyat Malaysia untuk memberikan lebih lagi pemahaman tentang penyeragaman harga ini? Penyeragaman harga ini, erti kata KP dan HEP ini adalah satu program membantu penduduk di Sarawak, Sabah dan Labuan. Sebab logistik, kos logistik ataupun nak hantar macam-macam baranglah ke Sarawak dan Sabah sudah memastikan kita berbelanja besar. Bukan sekadar barangan makanan atau keperluan saja, barang-barang lain yang diperlukan di Sarawak. Dia banyak sebabnya, bukan logistik saja. Ada juga dasar negeri yang mungkin kerana nak membantu industri tempatan di Sarawak Sabah, ada polisi dia local first. Maknanya gunakan bahan tempatan dulu. Jadi di situlah bahan tempatan tu mahal daripada yang dibawa dari Semenanjung ke sana. Jadi itu juga sebanyak sedikit memberi kesan ke mana kos dari sesuatu di Sarawak dan di Sabah tu mahal, dan juga di Labuan. Jadi penyeragaman harga ini adalah inisiatif kerajaan pusat untuk membantu penduduk di Sarawak dan Sabah. Bukan hanya sekadar untuk barang makanan atau barang keperluan saja. Barang-barang yang lain, barang industri pun sama juga. Ada klip khas sebenarnya yang telah pun disediakan oleh pihak kementerian untuk dikongsikan. Kita tanyakan kepada kru, ada masa untuk kita tunjukkan kepada para penonton. Baik, terus kita saksikan klip khas ini berhubung dengan program penyeragaman harga yang telah disediakan oleh KP dan HEP. Kita saksikan.
rutin menghantar barang keperluan isi rumah ke kawasan pedalaman diatur dengan baik. Setiap pengguna, walau di mana mereka berada, menikmati harga sama rata. Program ini kita panggil dia program penyeragaman harga, menangani kos sara hidup penduduk-penduduk di luar bandar supaya penduduk-penduduk luar bandar ini boleh menikmati harga itu sama dengan harga di kawasan bandar-bandar. Memang mau order barang dari itu Sibu. Dengan Sibu mau masuk Tongkang, Tongkang mau sampai Kapit sini mau 20 jam. Biasa Sibu dari Kapit memang pakai air, tata jalan senang. Air tidak selalunya tenang. Bila alam tidak menyebelahi kita, kita diuji bahaya. Awan air tu kalau mabau. Nak nangwal air ke langkang, air ke sungai tu, terpau, terbaik bahat magang. Nyam kemudian kami ditahu. Apabila pelbagai rintangan menghantar ke pedalaman, harga barangan yang dijual akan berganda. Pihak kerajaan khususnya KPDN HEP telah memberikan subsidi kepada beberapa barang keperluan seperti tepung gandum kegunaan am, minyak masak paket 1 kilogram dan gas petroleum cecair LPG. Minta terima kasih yang ngasuh perintah ya. Nyambung puji ya. Bakal subsidi tahu ngasuh kami tindol tahu meh. Katai lama-lama ya. Jadi aku pesan penanti aku harap kepada tadi itu berjalan ke Puji atau kami ada penanggung bagi pagukan Hulu Sungai. Jadi kita tambah patut tambah lah ke halaman raya Hulu Sungai kurang ke Suntu atau Bersanta Desa bapaknya begitu ekonomi sini. Terima kasih KPDN HEP dan Kerajaan Malaysia. Baik, lebih penjelasan tentang klip video LPG dan juga community drumming ini sebentar lagi bersama Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri KPDN HEP. Baik, sebelum kita berehat tadi, kita berikan satu klip tentang LPG, program LPG dan juga community drumming. Datuk Seri pasti juga nama yang tanya, adakah Datuk Seri juga berasal dari kawasan dari Sarawak? Jadi adakah itu juga memberikan, bagaimana secara peribadi Datuk Seri dapat memberikan suatu impak balik kepada mereka yang berada di sana? Oh, saya apabila di peringkat kementerian memikirkan bagaimana nak meneruskan bantuan secara community drumming ini community drumming ini adalah yang di mana kita nampak dalam video klip tadi yang mengangkut barang-barang keperluan ke tempat-tempat jauh di pedalaman, di hulu-hulu sungai, di rumah-rumah panjang. Itu program community drumming yang menanggung kos pengantaran daripada bandar ke tempat kawasan hulu sungai dan juga pulau-pulau yang dibebankan dengan kos pengangkutan. Itu community drumming. Penjaragaan harga barang tu tadi yang ada berlainan sedikit, tetapi kesan dia sama juga untuk membantu meringankan ataupun mengurangkan harga barang di Sarawak. Jadi community drumming ni saya banggalah kerana semasa saya datang mengetuai kementerian ini kali ini, ada pertambahan 50 juta untuk tahun depan 2021 daripada tahun ini bajet yang dibentang tahun lepas 2019 untuk tahun ini hanya 150 juta saja. Dan apabila saya berundi dengan pegawai dan KSU sebagainya dan meminta ditambahkan kawasan-kawasan yang tidak menikmati program ini sebelum ini, sekarang ditambahkan dengan juga pulau-pulau dan juga ada kawasan-kawasan di Semenanjung juga, bukan hanya di Sarawak, di Sabah saja. Di Semenanjung pun kita kali ini tambahkan kawasannya. Jadi saya merasa amat terima kasihlah kerana diluluskan permohonan kementerian untuk menambahkan program ini supaya kita tambahkan
mereka yang sangat-sangat memerlukan bantuan ini. Ya. Sebab alangkah sebelum COVID-19 sekalipun masih juga ramai yang cuba meneruskan kelangsungan kehidupan, mampu atau tidak mampu mendapat barang keperluan. Sekarang ini lagilah ini merupakan satu yang memberikan kelegaan kepada mereka yang barangkali boleh lebih selesa untuk mendapatkan keperluan. Begitulah. Sedikit yang kita boleh ambil juga Datuk Seri tentang franchise ini. Apakah barangkali kerana template perniagaan itu ini juga sebelum ini tidak ada tapi diperuntukkan 88 juta untuk tahun ini. Apa yang dari segi memperhalusi program ini, sebab franchise ini walaupun modalnya telah ada ataupun diberikan tapi kena ikut contoh franchisor. Kita kena lihat dalam industri franchise ini franchisee ya. Jadi kita ada franchise yang besar yang jenama terkenal, McDonald, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Kita berharap orang Malaysia ni peniaga-peniaga ataupun yang nak macam ni dapat juga menjadi franchisee kepada franchisor besar ini. Yang satu lagi yang kita galakkan, di mana pengusaha-pengusaha kita yang sudah maju membangunkan industri kecil mereka tu dikongsi dengan orang lain menggunakan kaedah sistem franchise ini. Maknanya ada jenama buatan Malaysia yang sudah besar diperkembangkan melalui sistem franchise ini supaya orang lain boleh jadi franchisee, ambil jadi franchisee dan buka di outlet di tempat lain. Sebab itulah harapan kita sektor ini berpotensi tinggi. Ya, jadi sebab itulah kita mohon peruntukan semini besar. Dulu tak ada, sedikit saja. Dari kali ini dilipat gandakan sebagai 8.8 juta untuk program-program tertentu. Lebih-lebih lagi program untuk kita membantu mereka dalam program micro mampu milik franchise ni. Sebab sasaran kita mereka yang mungkin nak pertamanya mencuburi di dalam bidang perniagaan. Start dengan booth dulu. Booth kecil-kecilan dan kemudian bergerak mengikut. Minat dulu. Pastinya juga sepanjang tempoh melalui situasi pandemik dan juga keadaan ekonomi agak mencabar ini, bantuan itu sentiasa diharap dapat diteruskan ataupun diberikan langsung terus, bukan saja dengan cepat, malah juga lebih diperluaskan kepada rakyat. Tapi dalam usaha KPDN HEP pula bagaimana dari segi MyCC dan juga aktiviti penguatkuasaan yang diadakan oleh pihak kementerian? Kita bincang tentang penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini adalah sebahagian yang begitu penting di KPDN HEP ini, di kementerian. Sebab tanpa penguatkuasaan ini, sukar sangat ataupun mungkin tidak dapat kita buat kawalan untuk kita buat perlindungan kepada pengguna. Dengan adanya penguatkuasaan ini, sesiapa yang berniaga, yang tidak beretika, yang nak menguntung keuntungan yang tidak sepatutnya atau tidak berlebihan, membebankan ataupun sampai buat penipuan. Kalau tanpa penguatkuasa, siapa nak mengawal? Siapa nak menyalahkan mereka, mendendakan mereka dan sebagainya. Kita ada akta-akta tertentu. Di mana penguatkuasa kita boleh berkesan. Sebab itu kalau kita tengok rekod kita, banyak sudah premis yang kita periksa dan juga aktiviti perniagaan yang tidak betul kita kesan, baik saja daripada aduan rakyat umum ataupun kita dapat kesan daripada sosial media dan sebagainya. Kita siasat apabila kita pasti ada kesalahan, kita buat compound ataupun kita denda dan kita bawa ke mahkamah. Dan bagi saya, penguatkuasa di KPDN HEP sekarang amat berkesan membantu kita menangani masalah penipuan. Lebih lagi sekarang
online business, ada penipuan. Jualan murah, ada penipuan. Tapi bukan semualah. Ada. Risiko itu masih ada. Apabila ada berlaku kes tu, kita tangkap. Sebab industri tu tak kita berkesan begitu juga. Sebab kalau tiada rule of law ataupun undang-undang dan sebagainya, siapa mengawal? Jadi kesemua sektor ini mungkin dah bercelaru dah. Jadi tak ada membawa kebaikan kepada ekonomi kita ataupun sektor perwujudan. Jadi MyCC itu satu agensi di bawah kementerian ini di mana tugas core businessnya adalah memastikan tidak ada monopoli, kartel di ekonomi kita. Sebab kalau ada insiden macam monopoli ataupun kartel, sudah tentulah di mana suasana aktiviti di sektor itu tidak sihatlah, tidak ada persaingan. Jadi yang terkesan buruk nanti adalah pengguna. Bercakap tentang pengguna, izinkan saya mengambil telefon bimbit ini. Kita ingin tunjukkan kepada anda aplikasi yang sangat penting sebenarnya, Price Catcher yang dilancarkan oleh KPDN HEP. Price Catcher di mana anda bukan saja boleh mengetahui membuat perbandingan harga, dan ini merupakan satu aplikasi yang sangat penting untuk kita sebagai pengguna apa juga skala sekalipun, dan ini membolehkan anda kalau ada harga yang tidak agak jauh daripada skala, Datuk Seri, boleh diadukan kepada KPDN HEP. Jadi juga boleh dimuat turun secara percuma, namanya Price Catcher. Jadi siapa yang melakukan aktiviti tidak praktikal juga kena catch jugalah, Datuk Seri. Baik, Datuk Seri, untuk hari Khamis ni satu tarikh yang sangat penting bila mana semua MP akan berkumpul untuk memberikan peranan mereka dalam bajet 2021. Harapan Datuk Seri untuk hari Khamis ini, juga harapan Datuk Seri mengetuai KPDN HEP ke arah 1 tahun ke hadapan ini. Kita ambil 1 year dulu, untuk mengukuhkan ekonomi negara dan memantapkan lagi peranan KPDN HEP. Ya, bagi saya semua pihaklah, kita dalam bidang politik, lebih-lebih kami kesemua dari ahli-ahli parlimen di dalam parlimen ni, tak kira sebelah sana ke sebelah sini, semua parti, marilah kita bersama, sebab apa, dalam tema belanjawan kita, teguh kita menang bersama. Ini penting sebab apa, kita menangani masalah COVID-19 ni, dan yang juga tak kurang pentingnya ataupun lebih penting adalah untuk kita memulihkan ekonomi kita. Biarlah bajet ini kita luluskan supaya kita boleh meneruskan apa yang telah digariskan untuk bagaimana kita memerlukan belanjawan ini untuk kita menjayakan pemulihan ekonomi kita. Jadi perbezaan kita yang lain tu letaklah, biarlah di tempat mana yang lain dululah. Saya berharaplah kita boleh bersatu hati pada pengundian nanti pada hari Khamis nanti. Baik, klip ini akan mengakhiri bicara naratif. Kalau bukan kita, siapa lagi? Untuk itu terima kasih juga Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri KPDN HEP. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita lihatkan klip ini sebagai penutup. Bagi pihak penerbit adalah Nasyarudin dan semua kru. Terima kasih kerana menonton kami. Assalamualaikum. Yang sama, kita menjunjung langit yang sama, berjalan di atas tanah yang sama, tanah bertuah yang telah banyak menambah bakti kepada kita. Malaysia ini telah lalui pelbagai cabaran, tapi kali ini sangat berbeza lah. Seluruh dunia terkesan akibat